Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Saadah binti Muhammad Rosli. Pada hari ini saya akan membentangkan bagi tajuk istiqra' iaitu induksi. Definisi istiqra'. Yang pertama, istiqra' ialah membuat kajian dan penelitian terhadap sesuatu perkara secara khusus, kemudian membuat keputusan dan kesimpulan secara umum meliputi perkara yang dapat dikaji dan tidak dapat dikaji, manakala istiqra' jika diterjemahkan kepada harfiah ialah memberi maksud induksi. Al-Jurjani pula dalam kitabnya Al-Ta'rifat menyebut istiqra' sebagai hukum universal yang berasal daripada kesimpulan-kesimpulan hukum kebanyakan juz'iyatnya. Tidak dijalankan mestilah mencakupi penggunaan sumber panca indera dan uji kaji. Istiqra' terbahagi kepada dua. Yang pertama ialah istiqra' tam dan yang kedua ialah istiqra' nakis. Bagi istiqra' tam, ini ialah suatu penyelidikan yang diasaskan atas penyelidikan terhadap seluruh juz'i yang daripadanya membentuk kuli dan membuat hukum ke atas kuli itu. Yang kedua, keputusan yang diperolehi daripada istiqra' tam adalah tepat dan berbentuk yakin. Contohnya ialah dalam kitab fiqh iaitu solat yang terdiri daripada solat wajib dan juga solat sunat. Dan setiap daripada keduanya tidak terlepas dengan adanya bersuci. Yang kedua ialah istiqra' nakis. Penyelidikan yang dibuat terhadap sebahagian yakni juz'i sahaja untuk membentuk kesimpulan secara kulli atau umum. Contohnya ialah pandangan Imam Syafi'i mengenai solat witir. Ini tidak wajib dilaksanakan berdasarkan perbuatan Nabi Muhammad SAW yang melakukan sunat witir. Hukum ini dia berbentuk sangkaan iaitu zanni, iaitu bukan bersifat yang jelas dan yakin iaitu qat'i. Jenis istiqra' yang terlibat dalam penyelidikan ini ialah istiqra' nakis. Dalam penyelidikan ini, kajian telah dijalankan untuk melihat tahap kemurungan, kebimbangan dan tekanan dalam kalangan pelajar semester 2 di Kolej Komuniti Masjid Tanah KKMT dan hubungannya dengan pencapaian akademik pelajar. Kajian melibatkan seramai 113 orang pelajar yang telah dipilih secara rawak berstrata daripada jumlah sebenar seramai 142 orang pelajar semester 2 sesi Disember 2018. Jadi proses istiqra' dalam penyelidikan ini, persampalan ini dibuat mengikut jadual penentuan saiz sampel yang telah dicadangkan oleh Crutchley dan Morgan. Alat kajian yang digunakan ialah ujian depression, anxiety dan stress scale iaitu DAS-21 yang digunapakai oleh Suruhanjaya Perkhidmatan Awam SPA untuk mengukur tahap kemurungan, kebimbangan dan tekanan. Jadi bagi proses menganalisa data persoalan kajian, penyelidik telah menggunakan interpretasi Scorming yang telah dikemukakan oleh Nunnally dan Bernstein 1994 sebagai rujukan interpretasi. Jadi hasil dapatan kajian menunjukkan nilai Scorming bagi tahap kemurungan adalah 1.50 iaitu rendah. Kebimbangan adalah 2.20 serhanda rendah dan tekanan adalah 1.33 iaitu rendah. Kajian mendapati tahap kemurungan, kebimbangan dan tekanan bagi pelajar semester 2 pelajar Kolej Komuniti Masjid Tanah berada di dalam keadaan yang normal dan baik. Jadi penyelidik mengkaji hubungan antara kemurungan, kebimbangan dan tekanan terhadap pencapaian akademik pelajar di Kolej Komuniti Masjid Tanah. Hasil dapatan analisis kolerasi menunjukkan bahawa hubungan antara kemurungan adalah 0.032, kebimbangan adalah 0.073 dan tekanan adalah 0.0143 dengan tahap pencapaian akademik pelajar. Jadi ketiga-tiga reaksi emosi ini adalah lemah berdasarkan interpretasi yang dicadangkan oleh Cohen. Jadi kesimpulan daripada ini, ujian yang telah dijalankan dapat dirumuskan bahawa tahap kemurungan, kebimbangan dan tekanan pelajar di KKTMT
berada dalam keadaan stabil. Dengan keadaan ini, pelajar dapat mencapai prestasi akademik yang cemerlang apabila kesihatan mental mereka berada dalam keadaan yang normal dan baik. Jadi istiqra' ini merupakan kaedah yang membentuk kesimpulan, natijah atau hukum secara umum yang mana ia dimulai dengan muqaddimah secara khusus. Itu saja daripada saya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.